أعوذ بالله من الشيطان الرجيم عليها 19 وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلا كذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وما يعلم جنود ربك إلا هو وما هي إلا ذكرى للبشر. Maksudnya pengawal dan penjaganya, yakni penjaga neraka itu adalah 19 malaikat. Dan ketahuilah bahawa hikmat kami tidak menjadikan pengawal-pengawal neraka itu malaikat dari kalangan malaikat, ialah kerana mereka lah sekuat-kuat dan sebetul-betul makhluk yang menjalankan perintah kami. Dan hikmat kami tidak menyebutkan bilangan mereka malaikat dengan satu bilangan yang menyebabkan kesesatan dan keseksaan orang-orang kafir itu, ialah supaya orang-orang yang diberi kitab Yahudi dan Nasara boleh percaya dengan yakin akan kebenaran Al-Quran, dan supaya orang-orang yang beriman bertambah imannya, dan supaya orang-orang yang diberi kitab dan orang-orang yang beriman itu tidak ragu-ragu tentang kebenaran keterangan itu, dan supaya orang-orang munafik yang ada penyakit syak ragu-ragu dalam hatinya dan orang-orang kafir berkata, apalah yang Allah maksudkan dengan menyebut bilangan ganjil ini? Demikianlah Allah menyesatkan sesiapa yang dikehendakinya menurut undang-undang peraturannya, dan memberi hidayah petunjuk kepada sesiapa yang dikehendakinya menurut undang-undang peraturannya, dan tidak ada yang mengetahui tentera Tuhanmu malaikat dialah sahaja. Dan ingatlah, segala yang diterangkan berkenaan dengan neraka itu tidak lain hanyalah menjadi peringatan bagi manusia. Ayat yang kita baca ini masih lagi menerangkan sifat neraka Saqar, tempat pemimpin-pemimpin Quraisy yang menentang Nabi SAW dan pemimpin-pemimpin yang ada sehingga hari ini yang menentang Quran yang dibawa oleh Nabi SAW. Mereka dimasukkan di dalam neraka. Dan Allah mengatakan alaiha 19. Di dalam neraka itu ada 19 malaikat. Di sini terdapat kekhilafan di kalangan ulama. Adakah 19 itu 19 ni saja malaikat yang jaga neraka di samping Malik yang menjadi ketuanya, ataupun mereka adalah merupakan 19 pemimpin-pemimpin malaikat? Imam Al-Qurtubi menyatakan pendapat yang lebih sahih, 19 ini adalah pemimpin-pemimpin malaikat. Di bawahnya malaikat-malaikat yang ramai, kerana tentera Allah kita tak tahu bilangan jumlahnya. Setelah ulama mengatakan 19 itu ialah 19 malaikat yang jaga neraka, Allah Ta'ala pilih mereka adalah makhluk yang paling taat kepada Allah, makhluk yang paling gagah perkasa. Walaupun jumlahnya 19,
Mereka boleh angkat berjuta-juta manusia untuk dimasukkan dalam neraka. Kekuatan yang diberi kepada mereka, gagah perkasa yang ada pada mereka, dan taatnya mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga tidak ada rasa kesiang langsung terhadap ahli-ahli neraka ini. Imam Qurtubi mengatakan 19 ni adalah pemimpin-pemimpin. 19 pemimpin, ketua-ketua di samping Malik yang menjadi ketua paling besar. Wa ma ja'alna ashaban nari illa malaika. Dan tidaklah kami jadikan untuk ahli-ahli neraka yang menguruskan urusan mereka di dalam neraka itu para malaikat. Tuhan tugaskan malaikat bertugas di dalam neraka untuk menjaga neraka dan menguruskan mereka yang disaksa di dalam neraka itu mengikut kesalahan masing-masing. Wa ma ja'alna iddatahum illa fitnah. Dan tidaklah kami jadikan bilangan mereka 19 itu mereka menjadi satu ujian kepada manusia. Mu nak percaya ke mu tak percaya? Ujian mereka. Ini firman Allah yang diwahyikan kepada Nabi yang benar. Firman Allah yang benar diwahyikan kepada Nabi yang benar, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bila Tuhan kata 19 lah. Oleh kerana itulah ada ulama mengatakan 19 yang jaga neraka. 19 ni saja. Ada ulama mengatakan 19 ni ketua-ketua. Di bawahnya beribu-ribu malaikat. Tuhan jadikan jumlah 19 ini untuk menguji keimanan kita. Kamu percaya ke tidak? Liyastayqinal ladina utul kitab. Supaya meyakinkan golongan ahli kitab. Quran adalah kitab Allah yang diwahyukan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kerana jumlah 19 ini disebut di dalam Taurat, disebut di dalam Injil. Kitab yang diturunkan kepada Nabi Musa dan Nabi Isa alaihi wassalam. Ada dalam kitab Taurat, ada dalam kitab Injil. Disebut dalam Quran 19. Angka yang sama. Supaya golongan ahli kitab meyakini Muhammad SAW adalah Rasul yang dilantik oleh Allah. Dan Quran juga adalah kitab Allah. Menyebut angka yang sama 19 malaikat yang jaga neraka. Di samping hukum hudud, hukum qisas. Ada dalam Quran, ada dalam Taurat, ada dalam Injil. Hukum hudud. Orang duduk petika hari ni tu ada dalam Taurat, ada dalam Injil. Injil diwajibkan mengikut apa yang ada dalam Taurat. Tak boleh dipisahkan. Di dalamnya ada hukum qisas dan hukum hudud. Kalau kamu tolak juga hukum ni, macam tolak malaikat ni lah juga. Jaga neraka lah kamu. Tuhan sebut dalam Quran 19 malaikat yang jaga neraka. Tuhan sebut dalam Taurat dan Injil 19 malaikat juga. Liyastayqinal ladina utul kitab. Supaya golongan ahli kitab yakin. Wa yazdadal ladina amanu imana. Dan supaya orang-orang yang beriman menjadi bertambah iman mereka. Di antara ahli kitab itu Abdullah bin Salam radhiyallahu anhu. Seorang pendeta dan ulama Yahudi yang terkenal di Madinah, yang disanjung oleh orang-orang Yahudi, ditugaskan oleh orang-orang Yahudi Madinah supaya berdebat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila Abdullah bin Salam berjumpa dengan Nabi SAW, lalu melihat tanda-tanda Rasul yang ada pada wajahnya, yang dibaca dalam Taurat, yang dibaca oleh Nabi-Nabi zaman dahulu, ulama-ulama Bani Israel yang saleh. Setelah disoal, Nabi jawab soalan-soalan, menandakan Nabi al-Rasulullah. Dan Abdullah bin Salam masuk Islam.
Di antara yang yakin dengan apa yang disebut oleh Allah ya Abdullah bin Salam radhiyallahu anhu. Nabi kata kalau nak tengok ahli syurga, tengok Abdullah bin Salam. Abdullah bin Salam termasuk dalam kalangan sahabat yang menjadi ahli syurga, yang disebut oleh Nabi SAW. Dia cerita Nabi, wahai Rasulullah, sebelum saya masuk Islam, saya bermimpi bertemu dengan satu tiang. Di atas tiang tu ada simpulan tali. Lalu orang suruh saya naik di atas tiang tu. Saya pun naik dengan susah. Orang kata naik lagi. Saya naik sehingga saya pegang. Orang tu suruh saya pegang simpul. Saya pegang simpul dan terkejut selalu. Nabi kata tiang itu ialah agama Islam. Simpulan tali itu ialah ikatan yang kuat akidah Islam yang kamu pegang. Mu mati dengan Islam yang Abdullah bin Salam. Mu jadi ahli syurga. Disebut oleh Nabi. Dan dia kata ulama termasuk di kalangan liyastayqinal ladzina utul kitab. Supaya mereka yang mempunyai kitab itu yakin. Wa yazdadal ladzina amanu imana. Dan orang yang telah beriman bertambah imannya. Bertambah iman lagi. Abdullah bin Salam setelah sudah masuk Islam, tengok dalam Quran, tengok dalam Taurah, dalam Injil, serupa, menjadikan imannya bertambah. Wala yartabal ladzina utul kitab. Dan orang-orang yang ada kitab, yang dikurniakan kitab Yahudi dan Kristian, yang ikhlas, tidak ragu lagi. Wal mu'minun, dan orang-orang yang beriman. Orang-orang yang beriman menjadi bertambah yakin. Mereka ialah di kalangan sahabat-sahabat radhiyallahu anhum yang telah beriman. Mereka percaya dengan benarnya 19 malaikat yang ditugaskan untuk menjaga neraka. Sebagaimana disebut di dalam ayat ini, waliyaqulal ladzina fi qulubihim maradun wal kafirun madza aradallahu bihadza masalah. Dan supaya berkatalah oleh orang-orang yang ada penyakit di dalam hati mereka, iaitu orang-orang munafik yang ada di Madinah. Masih di Mekah tak ada orang munafik. Nabi pergi Madinah ada orang munafik. Masa di Mekah, masa Islam ditekan dengan kuat, tak ada orang munafik lagi, sama ada Islam ataupun kafir. Bila pergi ke Madinah, sudah ada negara Islam sudah menang, ada orang munafik. Orang munafik ni lah orang yang pura-pura Islam. Tengok Islam menang ke kalah. Nampak Islam menang, dia pun Islam. Islam kalah, dia pun kafir. Ini dia. Dengan sebab itulah Tuhan jadikan kalah dan menang di dalam perjuangan Islam. Untuk menapih orang-orang munafik yang ada dalam kalangan orang-orang Islam ini. Pasal lama sangat, 40 tahun, tujuannya nak tapih. Di antara beriman, orang munafik dan kafir yang sungguh. Allah Ta'ala nak tapih. Di mana orang-orang munafik yang hatinya ragu-ragu, bertanya dalam hati dia, betul sungguh ke 19 ahli malaikat ni? Dia tanya dalam hati dia, Tuhan tahu. Tuhan kata dalam Quran, malaikat yang jaga neraka 19, ya sungguh ke? Dia tanya. Tuhan tahu. Wal kafirun, dan orang kafir. Orang kafir pun bercakap dengan terang, berani. Madza aradallahu bihadza masalah. Apa yang Tuhan nak dengan sebut 19 ni, kata mereka. Kadzalika yudillullahu man yasha wa yahdi man yasha. Begitulah Allah Ta'ala nak jadikan sesat sesiapa yang dia kehendaki. Dan Allah Ta'ala nak jadikan dapat petunjuk kepada sesiapa yang dia kehendaki. Di antaranya Abu Jahal dan pengikut-pengikutnya. Bila dengar ada 19 malaikat, ada kalangan pemimpin Quraisy yang bercakap besar, jadi apa 19 pada aku sigung je, dia kata. Oh, sedap dia jawab.
Tuhan dedahkan. Padang aku sigung je dia kata. Habis. Padang aku seorang je lawan sebelah belah ni. Mereka mempersenda-sendakan. Lalu mereka bergelak ketawa sesama mereka. Allah Ta'ala dedahkan. Wa ma ya'lamu junuda rabbika illahu. Dan tidaklah mengetahui bala tentera Tuhanmu malaikat dia saja. Berapa banyak bala tentera Tuhan? Tuhan yang tahu berapa banyak. Bala tentera malaikat, bala tentera manusia, bala tentera jin, bala tentera di kalangan binatang-binatang. Binatang yang besar dan binatang yang halus. Tuhan binasakan tentera gajah yang nak serang Mekah dengan burung yang kecil saja. Tuhan binasakan Namrud dan kerajaannya dengan nyamuk saja. Tuhan boleh buat. Itu semua bala tentera Tuhan mereka. Kuman-kuman bala tentera Tuhan juga. Tuhan nak kalahkan musuh-musuh dia dengan kuman saja. Yang manusia tak nampak. Tak terhingga banyaknya bala tentera Allah Ta'ala. Wa ma hiya illa dhikra lil bashar. Dan tidak ada ia Al-Quran itu, dalil-dalil yang sebut dalam Quran itu, malaikat peringatan kepada manusia. Tuhan sebut dalam Quran ni tujuannya nak mengingatkan manusia supaya mereka beriman, mengerjakan amal yang saleh. Jangan lawan Tuhan, jangan lawan Nabi dan Rasul. Ikutlah Islam ini, jangan lawan Islam. Kalau nak lawan Islam, tak tahan kamu. Walaupun kamu adalah kuasa besar dunia, raja-raja yang besar, pemimpin yang besar, bala tentera yang banyak, semua tak gerak nak lawan Tuhan. Kerana tentera Tuhan terlalu banyak. Terlalu banyak tentera malaikat, tentera manusia, tentera jin, tentera binatang yang dapat dilihat, yang tak dapat dilihat. Semuanya tentera Allah yang Allah Ta'ala boleh kerah bila-bila masa saja. Dan pasal apa Allah Ta'ala jadi lambatkan sangat Islam ni menang? Pasal apa? Kerana dunia adalah tempat ujian. Dunia tempat cobaan. Allah Ta'ala nak jadikan manusia-manusia ni beriman yang diuji, martabat dia tinggi pada hari kiamat kelak dengan balasan syurga. Berbeza dengan malaikat yang tidak diuji, dengan binatang yang tidak diuji. Tujuannya Allah Ta'ala nak beri pahala banyak. Dengan sebab itulah Tuhan tak jadikan kerja Islam ini kun payakun. Hari ini kita buat, esok terus Islam naik selalu. Tidak. Tuhan jadikan memakan masa yang banyak, masa yang lama, tenaga yang banyak, harta benda yang banyak, jiwa yang banyak. Tuhan nak tapihkan di antara alladzina amanu, orang-orang yang beriman, wa fi qulubihim maradun, orang-orang munafik yang ada penyakit dalam hati dia, dan alladzina kafaru, orang-orang yang kafir. Tuhan nak tapih. Tuhan nak tapih. Di sinilah Tuhan jadikan perjuangan Islam ni makan masa. Pasal apa tak ada kena doa dah. Tak ada kena doa dah. Tuhan nak jadikan doa ni diberi pahala dan martabat. Akan tiba masanya Tuhan beri menang. Bila menang itu beri pahala pada kita. Kalau menang boleh bala juga, menang buat apa? Maka Tuhan jadikan menang yang dapat pahala. Kalau menang yang dapat pahala, Tuhan tangguh dulu. Maka kita terima apa keputusan yang diberi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu a'lam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kalla wal qamar wal laili id adbar. Ataupun idza adbar, boleh baca dengan dua bacaan. Wal laili id adbar was subhi idza asfar. Innaha la ihdal kubar. Nadhiran lil bashar. Liman syaa'a minkum an yataqaddama aw yata'akhkhar. Kullu nafsin bima kasabat rahinah illa ashabal yamin fi jannatin yatasaalun 'anil mujrimin ma salakakum fi saqar qalu lam naku minal musallin wa lam naku nut'imul miskin wa kunna nakhudu ma'al khaidin
wa kunna nukadzibu biyaumiddin hatta atana al-yaqin fama tanfa'uhum syafa'atu syafi'in. فما لهم عن التذكرة معرضين كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة بل يريد كل امرئ منهم أن يؤتى صحفا منشرة كلا بل لا يخافون الآخرة كلا إنه تذكرة فمن شاء ذكره وما يذكرون إلا أن يشاء الله هو أهل التقوى وأهل المغفرة. Maksudnya sebenarnya demi bulan dan demi malam apabila ia balik melenyapkan diri, dan demi waktu subuh apabila ia terang benderang. Sesungguhnya neraka Saqar itu adalah salah satu malapetaka yang amat besar yang menjadi amaran bagi umat manusia, yaitu bagi sesiapa di antara kamu yang mahu maju dalam mengerjakan kebaikan, yaitu bagi sesiapa di antara kamu yang mahu maju dalam mengerjakan kebaikan atau yang mahu mundur daripada mengerjakannya. Tiap-tiap diri terikat, tidak terlepas daripada balasan buruk yang dikerjakannya, kecuali puak kanan. Mereka ditempatkan di dalam syurga yang penuh nikmat. Mereka bertanya-tanya tentang tempat tinggal orang-orang yang bersalah. Setelah melihat orang-orang yang bersalah itu, mereka berkata, apakah yang menyebabkan kamu masuk ke dalam neraka? Orang-orang yang bersalah itu menjawab, kami tidak termasuk dalam kumpulan orang-orang yang mengerjakan sembahyang, dan kami tidak pernah memberi makan orang miskin, dan kami dahulu selalu mengambil bahagian memperkatakan perkara yang salah bersama-sama orang-orang yang memperkatakannya, dan kami sentiasa mendustakan hari pembalasan. Sehinggalah kami didatangi oleh perkara yang tetap diyakini, maka tidak akan berguna kepada mereka sebarang syafaat pertolongan, kalaulah ditakdirkan ada sesiapa yang boleh memberikan syafaat itu. Kalau demikianlah hanya orang-orang yang bersalah, maka mengapa mereka berpaling lari dari peringatan yakni Al-Quran, seolah-olah mereka sekawan keldai hutan yang lari, melarikan ketakutan dari singa ataupun pemburu. Mereka tidak berpada dengan peringatan itu. Bahkan tiap-tiap seorang di antaranya mahu supaya diberi kepadanya lambaran surat yang terbuka, yang diturunkan dari langit untuk dibaca oleh mereka sendiri. Sebenarnya bukan kerana kemahuan mereka tidak berhasil, bahkan mereka tidak percaya dan tidak takut akan hari akhirat. Ketahuilah, sesungguhnya Al-Quran itu adalah satu peringatan yang sangat besar pengajarannya. Oleh itu, sesiapa yang mahu beringat, dapatlah ia mengambil peringatan daripadanya. Dan dalam pada itu, tiadalah mereka dapat beringat, malaikat jika dikehendaki oleh Allah. Dialah Tuhan yang berhak dipatuhi perintahnya, dan dialah dua yang berhak memberi keampunan kepada orang-orang yang beriman dan taat. Ayat ini masih lagi menceritakan tentang hari kiamat, hari pembalasan yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada seluruh manusia, seperti yang dijanjikan. Yang beriman dan mengerjakan amal yang soleh dimasukkan ke dalam syurga, dan yang kafir, yang jahat, mengerjakan amal yang jahat, dimasukkan ke dalam neraka. Allah Ta'ala menegaskan dalam ayat-ayat yang kita baca ini, kala, sebenarnya, wal qamar, demi bulan. Allah Ta'ala bersumpah dengan makhluknya bulan. Allah Ta'ala boleh bersumpah dengan makhluk, kita tak boleh bersumpah dengan makhluk. Kita mesti bersumpah dengan nama Allah. Wallahi wa billahi wa tallahi. Itu sumpah. Sumpah ni dalam perkara yang benar, dalam perkara yang baik, dalam perkara yang harus, bukan sumpah dalam perkara yang haram.
Sumpah dalam perkara yang haram, haram. Sumpah tu haram, 2 kali ganda haram pula. Sumpah nak sokong benda yang zalim, orang beri piti. Wallahi, pakai Quran pula, lagi bodoh pula. Pakai surah Yasin pula, lagi bodoh pula. Mana ada dalam hukum sumpah Yasin? Ini semua kerja bodoh belaka. Kerja bodoh yang menyebabkan celaka di dunia, dan kalau tak bertaubat, neraka di akhirat. Itu dia, kerja bodoh. Bukan hukum Quran. Sumpah dengan Quran tapi tak ikut Quran. Sumpah dengan Quran, hukum Quran tak ikut. Sumpah apa benda? Buat main-main je. Boleh duit buat balik. Duit tu haram, sumpah tu haram. Dua-dua haram. Buat kerja haram pula. Kalla, sebenarnya. Wal qamar, demi bulan. Allah Ta'ala bersumpah dengan bulan. Bulan adalah di antara ayat Allah. Tanda-tanda kekuasaan Allah. Daripada bulan sabit, jadi bulan purnama. Jadi bulan sabit balik. Dan Allah Ta'ala jadikan peredaran bulan mempengaruhi pasang surut air di laut. Peredaran angin dan arus. Ini kekuasaan Allah. Demi bulan. Wal laili, dan demi malam. Idza adbar. Apabila perginya malam. Ataupun idz adbar. Nafi' dan Hamzah, ulama qiraat, membacakan idz adbar, wal laili idz adbar. Wal laili idz adbar. Ulama-ulama yang lain membaca idza adbar. Boleh baca dengan dua. Demi malam, apabila malam itu berundur pergi. Was subhi idza asfar, dan demi waktu subuh apabila bercahaya. Subuh mengeluarkan cahayanya. Sabda Nabi SAW, asfiru bil fajri fa innahu a'zama lil ajri. Artinya, dengan makna sembahyanglah kamu waktu subuh yang bercahaya. Bila sudah nampak fajar, sembahyang subuh, fa innahu a'zamu lil ajri. Sesungguhnya ia paling besar pahalanya, kata Nabi. Was subhi idza asfar, dan waktu subuh apabila memancarkan fajarnya. Innaha la ihdal kubar, sesungguhnya ia, yakni neraka itu. Ia, neraka itu. Allah Ta'ala bersumpah untuk menguatkan apa yang disebut selepas daripadanya. Bersumpah dengan bulan, bersumpah dengan malam, bersumpah dengan waktu subuh. Sesungguhnya ia, yakni neraka itu, la ihdal kubar, adalah perkara yang besar. Yang besar seksa, azab dan balasannya kepada orang-orang yang mengerjakan maksiat, mengerjakan dosa, orang yang kafir yang melawan. Nadhiran lil bashar, nadhiran lil bashar, memberi amaran kepada manusia. Ini adalah amaran kepada manusia, supaya manusia beringat-ingat, berwaspada. Liman syaa minkum an yataqaddama aw yata'akhir, bagi sesiapa yang mahu di kalangan kamu, Allah Ta'ala tak paksa. Sesiapa yang mahu an yataqaddam, dia mara ke depan, beriman dan mengerjakan amal yang baik. Aw yata'akhir, atau dia mundur ke belakang, tolak iman, tolak amal Islam, amal yang baik. Terpulang pada kamu, nak ikut Islam ke nak lawan? Sila, Tuhan kata. Pilihlah. Tuhan tak paksa kamu. Tak ada paksaan dalam agama. Tetapi ingat, neraka perkara yang sangat besar. Adapun agama, nak ikut tambah ikut, pilih. Nak hak mana? Kalau nak neraka, lawan agama. Tak mahu neraka, ikut agama. Itu maknanya. Kullu nafsin bima kasabat rahinah. Tiap-tiap diri dengan apa yang dia usahakan daripada amalannya adalah merupakan tebusan bagi dirinya. Tebusan bagi dirinya. Dirinya tergadai, terjual dengan apa yang diamalkan di atas dunia. Dia buat amal apa? Itulah yang akan membalas dia di hari kiamat kelak. Dia jual diri dia, dia gadang untuk diri dia untuk apa? Ar-rahnu ni asal gadang.
Gada. Dia gadai untuk apa diri dia? Dia gadai untuk baik ke gadai untuk jahat? Diri dia akan tergadai ataupun terjual, tertolak dengan apa yang dia amalkan. An yataqaddama aw yata'akhir. Sama ada dia mara mengerjakan Islam dengan percaya kepadanya, atau dia mundur menolak Islam dan menentangnya. Illa ashabal yamin, malaikat ashabal yamin, mereka yang menerima suratan amal dengan tangan kanan, iaitulah orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang baik, menerima suratan amal yang ditulis oleh malaikat. Kerana tiap-tiap orang manusia ada malaikat yang menulis amal yang baik dan menulis amal yang jahat. Malaikat ni bergilir tiap-tiap hari, di waktu subuh dan di waktu asar. Disebut dalam hadis yang sahih, bergilir tiap-tiap hari waktu subuh dan waktu asar. Waktu subuh, malaikat yang jaga malam naik, malaikat yang jaga siang turun. Waktu asar, malaikat yang jaga siang naik, malaikat yang jaga malam turun. Malaikat bergilir mengikut giliran yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, mengikut giliran mereka. Ada kalangan manusia yang diberi dengan suratan amal yang baik melalui tangan kanan. Ada manusia yang tak boleh nak ambil dengan tangan kanan, ambil dengan tangan kiri atau ambil ikut belakang. Nak ambil dengan kanan tak boleh, surat tu lari, tak boleh. Terpaksa ambil dengan tangan kiri atau ambil dengan susah. Amal yang jahat. Di mana ashabul yamin, mereka yang mengambil suratan amal dengan tangan kanan, fi jannatin yatasaalun, mereka berada di dalam syurga, dalam kebun-kebun. Jannat ialah kebun-kebun yang penuh dengan nikmat, yang ada di dalamnya mahligai, istana, tempat tinggal, tempat duduk yang sangat besar nikmatnya, dengan segala buahannya dan segala kelazatan dan kesedapannya, segala nikmatnya. Walaupun mereka duduk dalam syurga, yatasaaluna 'anil mujrimin, mereka bertanya-tanya tentang orang-orang yang buat dosa dalam kehidupan dunia dulu. Mana dia puak yang buat dosa atas dunia itu, yang tak ada dengan kita ni? Pak mana habis? Hak lawan kita, hak mengejek kita, mempersendakan kita, mempermain-mainkan kita di atas dunia, yang lain daripada kita. Pak mana habis puak-puak ni? Tiba-tiba tengok-tengok duduk dalam neraka belaka. Lalu mereka bertanya, ma salakakum fi saqar, apakah yang menyebabkan kamu duduk dalam neraka? Di mana ashabul yamin bertanya kepada ahli-ahli neraka, pasal apa mu ni masuk neraka? Tanya, Tuhan izinkan boleh bercakap. Apa sebab mu masuk neraka? Qalu lam naku minal musallin, mereka berkata kami tak termasuk di kalangan orang-orang yang mendirikan sembahyang. Bukan saja kafir, kafir tu tak sembahyang pula. Menunjukkan bahawa orang-orang kafir diseksa dengan kafirnya, diseksa dengan sebab tak sembahyangnya. Termasuklah orang Islam juga yang tak sembahyang, kena seksa dulu. Menunjukkan ada diseksa dengan sebab tak sembahyang. Mereka berkata, kami tak termasuk di kalangan orang-orang yang mendirikan sembahyang. Walam laku nut'imul miskin, dan kami juga tak termasuk di kalangan orang-orang yang memberi makan, membantu orang-orang miskin. Kami ada piti, ada harta, tak pernah tolong orang miskin, tak layan ke orang miskin, tak beri makan, termasuklah tak beri pakaian kepada mereka, tak membantu mereka. Tuhan mereka dengan sebab tak keluar zakat, tak tolong orang miskin, tak tolong orang susah. Tuhan mereka. Menunjukkan bahawa ahli neraka ni bukan saja orang tak semayang, ada juga orang yang tak tolong orang miskin. Wa kunna nakhudu ma'al khaidin, dan adalah kami duduk dalam majlis puak-puak yang bercakap, yang berbual, yang berceramah, yang berforum, termasuk belakalah.
Yang bercakap benda-benda yang bukan, yang batil, yang tak betul. Kami duduk dalam majlis tu, sain dengan puak-puak yang duduk ceramah. Duduk forum. Duduk bincang benda-benda yang bercanggah dengan Islam. Kami duduk dalam puak-puak tu, puak-puak canggah dengan Islam, hak lawan Islam, nak tumpang makan nasi buku je. Allah lah, tumpang makan nasi buku. Lepas tu dengar. Lepas tu ikut hak dia cakap pula. Balik kalian nasi buku, masuk dalam linga apa yang dia sebut. Ataupun balik boleh pitih, nak ambil pitih je. Belum ambil pitih tu dengar dulu. Ini Tuhan kata. Wa kunna nakhudhu ma'al khaidin. Dan adalah kami berada dalam majlis orang yang bercakap-cakap dengan percakapan-percakapan yang lain daripada kehendak Islam. Wa kunna nukadzibu biyaumiddin. Dan adalah kami membohongi adanya hari kiamat. Orang beritahu ada hari kiamat, kami tak berapa percaya. Tak berapa percaya, tak nampak pun. Hari ni baru sedar hari kiamat tu ada sungguh rupanya. Hatta atana al-yaqin. Hatta atana al-yaqin. Sehingga datang kepada kami perkara yang meyakinkan. Perkara yang meyakinkan ini, iaitulah mati. Bila mati baru sedar. Rupanya orang cerita tu ya sungguh. Bila mati tu baru sedar. Tengah tu mati tu pula minta tolong orang pergi semayang. Puak-puak dia tak semayang. Hak geng-geng dia tak semayang. Minta tolong orang yang nak ke Islam ni semayang pula. Kalau tak pergi semayang, bising pula. Mengajak pula pergi semayang pula jenazah dia. Bila mati, barulah sedar. Fama tanfa'uhum syafa'atu syafi'in. Dan tidak memberi faedah, memberi manfaat kepada mereka oleh syafaat orang-orang yang memberi syafaat. Kalau ada orang nak beri syafaat, Tuhan tak izin. Sekiranya mereka menolak tauhid dan menerima syirik, maka tak diizinkan untuk memberi syafaat. Kerana syafaat mestilah mendapat keizinan daripada Allah Subhanahu wa taala. Yang Allah Taala izin untuk memberi syafaat ialah nabi-nabi, malaikat, orang-orang yang mati syahid, siddiqin, ulama-ulama siddiqin. Itu yang boleh memberi syafaat pada hari kiamat kelak. Yang boleh beri syafaat pula kalau Allah Taala izin. Kalau Allah Taala tak izin, tak boleh beri syafaat. Itu menandakan bahawa peristiwa hari kiamat ni satu peristiwa yang berkait dengan apa yang kita buat di atas dunia ni. Kalau buat baik, baiklah. Kalau buat jahat, jahatlah akibatnya. Wallahu a'lam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. فما لهم عن التذكرة معرضين كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة بل يريد كل امرئ منهم أن يؤتى صحفا منشرة كلا بل لا يخافون الآخرة كلا إنه تذكرة فمن شاء ذكره وما يذكرون إلا أن يشاء الله هو أهل التقوى وأهل المغفرة. Maksudnya kalau demikianlah halnya orang-orang yang bersalah, maka mengapa mereka berpaling lari dari peringatan Al-Quran? Seolah-olah sekawan keldai hutan yang lari, melarikan diri ketakutan dari singa. Mereka tidak berpada dengan peringatan itu. Bahkan tiap-tiap seorang di antaranya mahu supaya diberi kepadanya lambaran surat yang terbuka, yang diturunkan dari langit,
atau dibaca oleh mereka sendiri. Sebenarnya bukan kerana kemahuan mereka tidak berhasil. Bahkan mereka tidak percaya dan tidak takut akan hari akhirat. Ketahuilah, sesungguhnya Al-Quran itu adalah satu peringatan yang sangat besar pengajarannya. Oleh itu, sesiapa yang mahu beringat, dapatlah ia mengambil peringatan daripadanya. Dan dalam pada itu tiadalah mereka dapat beringat, malaikat jika dikehendaki Allah. Dialah Tuhan yang berhak dipatuhi perintahnya. Dan dialah jua yang berhak memberi keampunan kepada orang yang beriman dan taat. Setelah kita baca tentang ayat-ayat yang berkait dengan hari kiamat, mereka yang masuk syurga dan mereka yang masuk neraka, yang diberi amaran oleh Allah Ta'ala, ditutup dengan mereka yang masuk neraka kerana menolak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menolak Al-Quran yang dibaca, padahal mereka tahu Quran adalah mukjizat. Mereka tolak juga. Mati dalam keadaan kafir. Dimasukkan ke dalam neraka. Punca mereka tak percaya, malaikat setelah mati baru percaya. Bila mati baru percaya, hari kiamat barulah percaya, maka imannya tak diterima oleh Allah Ta'ala. Dan orang yang kafir itu tidak berhak mendapat syafaat daripada nabi-nabi dan rasul-rasul, daripada malaikat, daripada syuhada dan daripada ulama. Allah Ta'ala tidak izin untuk memberi syafaat pada mereka ini. Setunya Allah Ta'ala menyatakan sifat mereka di atas dunia. Dia ambil contoh daripada pemimpin-pemimpin Mekah. فَمَا لَهُمْ عَنِ التَّذْكِرَةِ مُعْرِضِينَ. Apalah hal perangai mereka ni? Iaitulah pemimpin-pemimpin Mekah. Mereka berpaling daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang membaca Al-Quranul Karim, menerangkan petunjuk dan pengajaran daripada Allah. Padahal mereka tahu Muhammad SAW adalah seorang yang benar, seorang yang amanah, seorang yang baik, seorang yang bijak, seorang yang tak pernah tipu orang. Mereka tahu bila Nabi ajak mereka masuk Islam. Nabi baca Al-Quran, mukjizat menjadi tanda kerasulannya. Tiba-tiba mereka berpaling. Ka'annahum humrum mustanfirah. Seolah-olah mereka itu seperti keldai, iaitulah kuda belang. Kuda belang yang tak boleh dipelihara untuk jadi tunggangan, macam kuda dan keldai, kerana liar. Dalam mazhab Syafi'i, kuda belang halal dimakan dagingnya. Keldai belang, keldai liar. Keldai jinak tak boleh makan daging. Dinasahkan halalnya ketika perang Khaybar, maka tak boleh makan daging keldai. Daging kuda boleh makan. Adapun keldai liar yang disebut dengan kuda belang, yang berbelang itu boleh makan, halal dalam mazhab Syafi'i. Mereka sangat liar walaupun kuda. Dibandingkan pemimpin-pemimpin jahiliah Mekah yang liar daripada ajaran Nabi Muhammad SAW yang lahir dari Quran, laksana keldai yang liar, yang melarikan diri, farrat min qaswarah, melarikan diri ketakutan daripada singa-singa yang memburunya. Itu mengikut terjemahannya. Setengah ulama menafsirkan, iaitu Sa'id bin Jubair, Ikrimah, Mujahid, Qatadah, Ad-Dhahak ibn Kaisan, mengatakan qaswarah ni ialah pemanah-pemanah yang memburunya, bukan singa yang memburunya. Setengah ulama pula mengatakan singa yang memburunya. Tak kiralah singa ke manusia ke,
dia lari belaka. Dia lari belaka. Itu perbahasan dari segi bahasa saja. Tak jadi masalah. Yang pentingnya, mereka yang kafir itu melarikan diri daripada Quran macam keldai liar, kuda belang yang lari daripada pemburu. Sama ada pemburu tu orang yang memanah, yang menembak, ataupun singa yang mengejar dia. Lari takut nak dengar ucapan Nabi, nak dengar ceramah Nabi. Zaman ni siapa buat lari dengan bah benar. Serupa ni. Farrat min qaswarah. Lari, macam lari takut, tak mau dengar. Bila nak terang tentang Quran, tentang Islam, tak mau dengar, lari. Melarikan diri daripada petunjuk-petunjuk yang nak disampaikan kepada mereka. Bal yuridu kullu mar'in minhum an yu'ta suhufan munasyarah. Bahkan tiap-tiap orang daripada mereka itu kalau boleh dibawa surat yang dihantar kepada mereka. Surat yang dihantar, yang diutuskan kepada mereka, kalau boleh nak suruh hantar surat. Dia tahulah Nabi tak tahu baca, tak tahu tulis, nak hantar surat macam mana? Kalau boleh nak suruh Tuhan hantar surat. Ada tanda-tanda yang terang, ini pelawak belaka. Bohong belaka, mereka tak mau ikut sebenarnya. Tak mau ikut, macam-macam alasan. Kami tak ikut, melainkan kami nampak mu naik ke langit, wahai Muhammad, membuat turun kitab. Kami nampak kitab tu diturunkan, baru kami percaya. Nak suruh tunjuk mukjizat tak percaya juga. Dia kata sihir pula. Kalla, sebenarnya balla yakhafuna al-akhirah, bahkan mereka itu tidak takut langsung kepada hari akhirat. Itu sebenarnya. Mereka tak takut ke hari akhirat. Bila disebut akhirat ni tak nampak lagi, dia kata. Tak nampak pun, orang cerita saja. Bahkan ada yang berani bercakap, hak mati tak balik khabar kita, dia kata. Hak mati dah dikambus dalam kubur, tak pikah bangun mai royak kita tak ada pun. Dia buat main-main pula. Menunjukkan mereka tak takut pada hari akhirat. Walaupun dia sebut akhirat, dia tak takut. Maka dia ke atas dunia ni saja, gomolah di atas dunia ni. Buatlah apa orang beri apa ambil. Jangan peduli. Akhirat tu belakang kira. Ini kerana tak takut pada hari akhirat. Kalla innahu tadhkirah. Sebenarnya ingatlah, sesungguhnya ia, Quran itu adalah tadhkirah, adalah peringatan daripada Allah, pengajaran daripada Allah yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Quran ni bukan main-main. Quran adalah peringatan. Faman syaa'a dzakara. Maka sesiapa yang menghendaki, ambillah pengajaran daripadanya. Tuhan tak paksa. Wa man syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Siapa nak beriman, siapa nak kafir, Allah kepadamu. Maknanya, siapa yang nak, maka dia mengambil pengajaran Al-Quran, maka beriman dan percayalah dia. Wa ma yadhkuruna illa an yasha Allah. Dan tidaklah mereka itu mengambil pengajaran Al-Quran itu, melainkan mengikut apa yang dikehendaki oleh Allah. Allah Ta'ala yang maha mengetahui untuk pilih siapa yang dihendak orang tu jadi beriman, siapa yang dia nak orang tu tak jadi beriman. Kepada orang yang Tuhan pilih dia layak beriman, Tuhan beri hidayah pada dia. Orang tak layak beriman tak dapat hidayah. Yang tak layak beriman ni macam Iblis. Iblis ni dia berasa dia cerdik dah. Dia pandai dah, dia bijak dah. Ni manusia kita juga. Kalau manusia tu berasa dia cerdik sangat, dia bijak sangat, tak bergantung dengan Tuhan, dengan akal dia bijak dah lalu, cerdik dah lalu, maka orang ni tak layak dapat hidayah. Tuhan lock dia lah. Tuhan lock. Macam Iblis, dibiarkan kerana sombong dan takaburnya. Dan syaitan yang ikut Iblis ni,
minal jinnati wan nas. Daripada jin pun ada, daripada manusia pun ada. Iaitulah yang jenis berasa dia pandai, dia bijak. Maka Allah Ta'ala menghendaki siapa yang beriman, berimanlah. Dan Allah Ta'ala tak menghendaki tak beriman, tak dia beri hidayah padanya. Huwa ahlut taqwa wa ahlul maghfirah. Dialah Allah yang layak ditakwakan kepadanya. Kita mesti bertakwa kepada Allah, mengikut perintahnya dan meninggalkan segala larangannya. Kalau kita ada sifat takwa, maka Allah Ta'ala akan beri hidayah kepada kita. Allah Ta'ala akan tolong kita dalam menjalani hidup. Kalau orang tu dia bodoh sekalipun, kalau ada takwa, ingat Tuhan, Tuhan beri hidayah. Kalau orang tu cerdik macam mana sekalipun, dia bukan ahlu takwa, tak takut ke Tuhan, berasa dia bijak cerdik sangat, tak layak dapat hidayah. Itu maknanya. Wa ahlul maghfirah. Dan Allah lah yang layak kita beristighfar kepadanya. Disebut dalam hadis kursi, firman Allah Ta'ala, ana ahlu an uttaqa faman ittaqani falam yaj'al ma'i ilahan fa ana ahlu an aghfiralah. Tuhan kata, Allah Ta'ala berfirman, akulah yang ahli yang layak ditakwakan kepada aku. Barang siapa yang bertakwa kepada aku, tak jadi Tuhan yang lain daripada aku saja Tuhan dia, maka dia layak mendapat keampunan daripada aku. Hanya ahli takwa yang takut pada Allah, yang balik pada Allah, yang ingat pada Allah, yang sentiasa minta kepada Allah, beristighfar kepada Allah, inilah yang layak mendapat keampunan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam.